saya melalui banyak fasa yang saya simpan. Dan bila saya cuba nak ceritakan, saya risau orang tak faham. So jiwa meronta-ronta nak explain dekat orang, nak teriak dekat orang, cakap I need help dan sebagainya, tapi mulut tu dia tak dapat nak lepaskan sebab risau, banyak fikir, akal banyak fikir. Ni kau cakap ni tak guna juga, tak ada orang faham kau juga. So benda itulah sebenarnya yang menyebabkan dekat chorus lagu tu dia jadi macam tu lah. Teriaklah. Lagi-lagi kalau ada mental illness, ada depression dan sebagainya, kita tahu stigma masyarakat dekat luar sana sangat-sangat buruk terhadap kita yang ada mental illness. Dia cakap kita ni kurang solat lah, tak berzikir lah, tak selawat lah dan sebagainya. So stigma yang tu yang menyebabkan kita lagi takut, dan orang-orang yang ada mental illness ni lagi takut nak bagi tahu orang yang dia ada mental illness. Sebab orang stigma masyarakat ni dahsyat sangat. Teriaklah sekuat manapun aku, suara ini tiada mendengar. Teriaklah, berhentilah berharap, teruskan hidupmu, ku ingin pulang. Teriaklah sekuat manapun aku, suara ini tiada mendengar. Teriaklah, berhenti berharap, teruskan hidupmu, ku ingin pulang. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Kita bertemu sekali lagi dalam eksklusif bersama Syaril, musim kedua. Tuan-tuan dan puan-puan, di hari yang berbahagia ini, di bulan Ramadan yang penuh barakah ini, kami berbangga kerana bersama kami adalah seorang anak muda yang mempunyai inspirasi yang cukup luar biasa. Tuan-tuan dan puan-puan, the one and only saudara Amir Jahari. Terima kasih Amir. Sama-sama. Kerana sudi datang ke studio kecil kami ni. Tak kecil besar. Difahamkan daripada Kedah Amir. Betul, saya dah baru pulang dari Kedah. Baru pulang daripada Kedah. Amir datang ke Kuala Lumpur tahun 93, 94. Saya datang ke Kuala Lumpur umur 18. Umur 18. Kita tahun 2010. Umur 18 datang ke Kuala Lumpur sebatang kara untuk mencuba nasib menjadi seorang penghibur, menjadi seorang pelajar. Of course dalam perjalanan tu banyaklah onak dan duri. Baik Amir, bukan mudah untuk sampai ke tahap sekarang. Kalau kita boleh rangkumkan dalam dalam rumusan yang kecil lah, yang pendek lah. Apa yang Amir boleh katakan daripada saat Amir menjejakkan kaki ke KLIA sehinggalah di saat Amir menjulang trofi anugerah juara lagu. Itu dia. Silakan Amir. Itu dia. Masa mula-mula first time sebenarnya, umur 18 tu naik kapal terbang. Orang Sarawak panggil belon. Touchdown je KLIA tu, saya ditemani mak ayah saya lah nak daftar pergi belajar dekat Aswara. Kemudian masa tu bila touchdown je, saya terus pasang niat dan saya terus doa. Dalam hatilah saya cakap, ya Allah, kalaulah muzik ni adalah jalan hidup aku, kau pemudahkanlah. Dan jika dia memberi manfaat kepada orang, kau pemudahkanlah. Itu memang saya ingat doa tu sebab apa? Benda tu memang saya keep sentiasa sentiasa remind myself tentang kenapa saya buat lagu dan sebagainya, berbalik kepada niat tu lah. So alhamdulillah, since daripada detik permulaan saya sampai ke Kuala Lumpur sampai hari ni, dia tak berubah lah. Niat dan doa yang sama saya pegang, dan insyaAllah semoga lepas ni pun sama jugalah. Amir di Kuching sekolah di mana? Saya Kuching sekolah dekat SMK Demak Baru.
pada alumni Demak Baru. Ni anda punya senior ni. Kemudian masa Amir decide untuk ke Aswara, satu transition daripada sekolah menengah memilih Aswara. Saya percaya ketika itu Aswara pun orang kata tidaklah begitu terkenal seperti mana sekarang. Betul. Kenapa Amir memilih Aswara dan apa yang menyebabkan Amir rasa aku nak jadi penghibur? Macam mana segalanya bermula? Yang tu sebelum masa saya dekat Kuching lagi lah kan. Habis je SPM, saya ambil masa yang agak lama sikit sebenarnya untuk saya sambung belajar. Saya kerja dekat satu company yang sekarang ni saya tak boleh nak sebut. Okay. So saya kerja kat situ lama juga, dalam 6 bulan. Lepas tu saya siap buat lagu lagi untuk company tu. Lepas tu umur 17 tu. So bila umur 17 dekat hujung tu dapat tawaran pergi Politeknik Mukah. Pilih Politek dulu. Ambil dalam Mechanical Engineering. So saya dah sampai situ. Tapi bila dengan syarat dia, tengok syarat dia tak boleh bawa gitar. Aduh, satu dah potong. Satu dia dah cakap, dia tak pergi bawa gitar, Mechanical Engineering. Dia suruh bawa lukisan apa ni, geometri apa semua lah. Dia suruh bawa barang-barang tu lah. So bila saya tengok syarat tu, saya cuba kental lagi lah. Kan. Saya datang, seminggu orientasi. Lepas seminggu orientasi, kita ada break. Masa break tu, saya pergi dekat dia punya pekan. Saya pergi online, buka internet semua, tengok kelulusan saya masuk Aswara dapat ke tak. Saya tengok, alamak dapat dah. Tapi dah orientasi dah ni. Orang dah ni lah. Semua sekolah dah bayar dah ni. Macam mana ni? Dengan perasaan gementar tu, call lah bapak. Cakap, Pak, saya dapat Aswara ni. Kan? Boleh ke? Kalau saya nak pergi Aswara. Terus dia cakap, okey, tak apa, packing barang. Dia cakap. Sebab ayah dengan mak tahu yang saya memang sangat suka muzik. So diorang datang balik, ambil balik saya, dan lepas tu hantar balik. Lepas tu pergi Kuala Lumpur. Macam itulah kisah dia. Alright, tutup cerita tu. Hasrat. Saya difahamkan, tadi ada sebut tadi tentang ayah. Saya difahamkan lagu Hasrat ni juga, correct me if I'm wrong, juga dibuat bagi mengenangkan kisah Amir dan arwah ayah yang ketika kanser tak silap saya. Betul. Ada saling kaitan hasrat tu? Saya teringat tadi soalan sebelum ni tadi tak jawab pun tu ni. Apa tu? Saya tak jawab soalan yang sebelum tadi. Saya dok cerita-cerita pasal apa tadi? Soalan sebelum ni. Kenapa saya memilih Aswara? Ya. Kenapa memilih Aswara? Okey. Punyilah muka Dima panjang. Ya Allah. Saya jawab dulu yang tu. Jawab dulu. Saya pilih Aswara sebab saya sebenarnya nak belajar muzik dengan lebih mendalam lah. Tapi bila saya belajar dekat situ, saya dapati yang sebenarnya apa yang saya nak tu tak ada kat dalam tu. Apa yang saya nak adalah satu kelas muzik, kelas sejarah muzik. Memang ada, tapi saya kena belajar subjek-subjek lain juga yang sebenarnya saya rasa macam tak perlu untuk saya. So itulah sebab saya bertahan selama 1 semester saja, lepas tu saya keluar balik. Maknanya jiwa tu tak sama. Betul. Ingat lain tapi dapat lain. Betul. Jadi bila jiwa tak sama, keluarlah. Betul. 1 sem. Jadi sebelum bila Alana dah cerita tu, lepas 1 sem tu buat apa? Lepas 1 sem tu saya duduk dekat rumah wakaf ataupun surau dekat area Bukit Damansara. Bersama dengan jemaah dari Sarawak jugalah. So dalam tu dia ada macam setiap hari Khamis ada majlis ilmu dan juga majlis zikir. Dekat dalam surau tu lah. So dekat surau tu kita ramai-ramai berkumpul dan tidur dekat situ. Ada hari ada makanan, ada hari tak ada makanan. Kita kerja, ada yang kerja, ada yang tak kerja. Sama-sama support each other lah maksudnya. Itu daripada situ kita pergi ke hasrat dulu. Hasrat sebab apa? Saya difahamkan tadi Amir ada sebut tentang bapa juga. Ini juga lagu dedicate untuk dia. Betul. Boleh ceritakan sikit, share sikit.
Lagu ni masa saya cipta 2020. Nick Amir call, cakap perlukan lagu untuk filem eksperimen dia. Lepas tu dia bagi sinopsis saja. Dan masa tu dengan berbekalkan sinopsis dan tak boleh nak pergi ke studio profesional sebab PKP. So saya, producer saya Fai dan juga Karim, kita bertiga saya buat lagu, hantar dekat Fai arrange kat rumah, and then hantar dekat Karim buat beats dan sebagainya. Hantar balik dekat Fai untuk mix dan mastering, dan after mix master tu terus hantar dekat Nick Amir semula. Maka siaplah Hasrat. Tapi di saat saya mencipta Hasrat tu, tiba-tiba ada call daripada keluarga dekat Sarawak. Yang dia cakap ayah saya kena kanser tahap 4. So masa tu saya tak tahu beratnya tahap ni macam mana. Tahap 1, 2, 3, 4 saya tak tahu macam mana. So bila saya study dekat internet, makin banyak saya study makin takut. Makin perasaan tu makin jadi macam macam mana ni kan, saya nak balik Sarawak ni. Terus ada rasa nak balik Sarawak masa tu. So nak balik tapi tak dapat sebab PKP, lockdown dan sebagainya. So dengan perasaan yang bercampur bau, sedih dengan perasaan menyesal sebab sepanjang saya dekat KL dari umur saya 18 sampailah umur saya masa 2020 tu, saya hanya balik Sarawak setahun 2 minggu je. Setahun sekali 2 minggu saja. So masa yang saya spend dengan ayah tak banyak. Itu adalah penyesalan saya lah sebenarnya. Tapi saya tahu ayah saya dengan mak saya, diorang reda, diorang memang support saya 100% yang berada dekat KL ni lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita berehat sebentar, kita akan kembali selepas ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali lagi bersama Amir Johari, pelantun lagu Hasrat yang baru-baru ini telah memenangi anugerah juara lagu AJL. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tadi dalam 10 minit pertama tadi kita dah bercerita sedikit lah mengenai bagaimana Amir datang ke Kuala Lumpur dan bagaimana lagu Hasrat tu sendiri sebenarnya dicipta untuk mengenangkan almarhum ayahnya yang meninggal dunia akibat kanser stage 4. Baik, Amir. Berada di satu pentas yang sangat besar dan memenangi pula anugerah tersebut. Okey. Ini selalunya ia merupakan satu loncatan yang besar lah bagi seorang penyanyi, dan loncatan ini selalunya akan membuatkan orang itu lebih famous, lebih glamour, lebih dikenali. Adakah ini satu pressure untuk Amir dalam meneruskan kerjaya sebagai seorang penyanyi selepas ini? Oh, lain soalan ni. Selalunya adakah ini yang awak nak? Tapi ini soalan ni adakah lain pressure? Pressure tak? Dia satu tekanan tak? Dia semestinya satu tekanan sebab semua orang tengah tengok kita ni macam baik, macam beradab dan sebagainya. Mereka meletakkan harapan kepada kita. Jadi benda ni adalah satu tekanan jugalah sebenarnya. Sebab saya adalah saya. Saya mungkin baik, mungkin tak baik, mungkin apa-apa yang anda fikir tu mungkin 100% tak betul sebab anda tak mengenali saya dengan secara personal. Anda mengenali saya dengan lagu, alhamdulillah, okey. Tapi benda tu jadi tekanan bila saya macam contoh apa-apa yang saya post sekarang ni saya kena berhati-hati. Segala benda sebab takut ada yang tersinggung yang belah ni, tersinggung yang belah sana dan sebagainya lah. Tapi in terms of popularity dan sebagainya, saya bersyukur sebab benda ni adalah satu batu loncatan untuk saya dapat menyebarkan mesej dan juga lagu saya dengan lebih meluas lah. Alhamdulillah. Sebab sebelum ni saya ingat lagi
saya pernah live dekat TikTok sebelum AJL. Yang masuk ke dalam tu hanya dalam 10 ke 12 orang saja. So lepas saya masuk AJL tu, sampai sekarang bila saya buat live dekat TikTok ada dalam 1,200 orang. Jadi apa-apa mesej yang saya nak sampaikan tu dia sampai. Dia macam spread dekat luar sana. Tu yang saya bersyukur sangat. Alhamdulillah. Sebab fokus saya bukanlah untuk populariti dan juga fame tu sebenarnya. Saya punya objektif lebih kepada bila saya buat lagu, saya nak apa mesej lagu tu sampai kepada orang, dan semoga apa yang saya buat tu kalaulah ada manfaat dia, orang dapat manfaat dia. Sebaik saja kemenangan Amir Jahari itu, bersebaran klip di YouTube apa semua, saat di mana anda dikritik dengan hebat oleh Datuk Fauziah Mak Daud dan juga Norman KRU. Betul. Tetapi pada masa yang sama, Datuk Hatan memberikan satu komen yang seolah-olah dia nampak bahawa memang tempat you bukan di situ, tempat you adalah lebih besar. Jadi bila keluar video itu di internet, dia menjadi viral. Kerana orang melihat bagaimana bangkit seorang Amir Jahari ni. Apa komen Amir tentang video itu? Tentang video di AF ya? AF. Ya. Akademi Fantasia pada asalnya, setelah saya selesai AF9 digugurkan, saya menangis atas pentas dan sebagainya tu kan. Saya mengalami parut yang sangat dalam dekat jiwa saya sebenarnya, hasil daripada that event. Malu ke macam mana? Dia semua benda ada. Dia malu ada, marah ada, sedih ada. Sebab satu Malaysia tengok kita menangis, tengok kita apa orang Kak Oji cakap dekat kita yang lemah, tak ada apa nak offer dekat saya. Satu Malaysia tahu benda tu. So saya sebagai anak seni, saya nak sampaikan mesej, tapi apabila orang tahu yang saya ni macam tak ada apa-apa, sebab Kak Oji cakap saya tak ada apa-apa tadi. So jadi susah untuk saya nak naikkan diri saya balik, confidence saya balik, semangat saya balik tu sangat susah. So kita nak keluar rumah apa? Memang saya tak keluar rumah. Okey. So, 6 bulan pertama tu memang saya duduk kat rumah, tak makan sangat, tak tidur sangat. Saya mengalami depression buat kali pertama. Apa nama dia? Tapi masa tu saya tak tahu benda tu adalah mental illness. Tapi alhamdulillah saya berjumpa dengan seorang manager, Jolie. Dia yang tarik saya keluar dan dia bawa saya lah, masa tu dia jaga saya, jadi manager saya. Dan dia sacrifice juga life dia berhenti kerja dekat Malay Mail dan dia jaga saya 100% masa tu. Kita susah senang semua bersama lah masa tu. Jadi bila diingatkan balik tu kan, apa yang Kak Oji cakap tu sebenarnya sejujurnya lah, saya sendiri pernah belajar tasawuf dan kita melihat masalah-masalah hati sangat-sangat banyak dekat Malaysia. Jadi benda ni dalam masa yang sama, walaupun kita dalam nak memberi kebenaran kepada seseorang pun, kita sebenarnya kena ada satu barrier untuk macam menjaga hati orang juga. Kita tak dapat macam straightforward macam tu, sebab benda tu mungkin setiap ketahanan individu tu menerima tu tak sama. Tak sama. Dia tak semua orang ada ketahanan macam askar. Tak semua orang ada ketahanan macam orang-orang yang lain lah. So setiap individu tu ada, macam anak saya sendiri yang paling besar dia sensitif. Yang nombor 2 dia suka menyimpan. Dan yang ketiga dia open. So bila kita tegur, cara tegur untuk tiga-tiga anak ni berbeza. Kita tak boleh sama. Mental stage ni sangat berbeza. So mungkin benda tu kita boleh tambah baikkan lah dalam bila kita menjadi juri untuk menegur dan sebagainya. Tapi saya juga nak berterima kasih sebenarnya dekat Kak Oji, Abang Norman, sebab benda tu sebenarnya menjadi satu semangat. Walaupun kena tegur dan sebagainya ni, saya simpan tau benda tu dan saya buat dia jadi macam okey, tak apa, kau tengok nanti. Macam tu lah. So saya teruslah. Saya terus berjalan sebab apa? Bila kita ada orang yang tak suka dekat kita, itulah kita gelar sebagai perjuangan. Tapi kalau tak ada orang yang tak suka dekat kita, semua perjalanan dia macam mudah sangat. Itu hanyalah perjalanan. So perjuangan dengan perjalanan tu dua benda yang sangat berbeza lah. So bila perjuangan habis dengan kemenangan, tapi perjalanan dia habis dengan perjalanan sahaja. Lain macam. Lain macam. Amir,
Selepas hasrat, Hmm. macam kita bualkan tadi, of course tekanan tu semakin memuncak. Hmm. Orang mengharapkan lebih baik dan lebih baik, lebih baik. Hmm. Dan lagu-lagu Amir ni pula, saya bukanlah seorang musician, tapi kita duk dengar komen-komen, contohnya daripada Datuk Muzani, dia kata lagu Amir ni dia lebih pada note major, it's not note minor. Yang kalau Malaysia ni lagu-lagu melankolik apa semua ni lebih pada note minor kan, tapi you on note major. Dia susah untuk orang kata untuk dapat mass punya ni susah, tapi dia memberi satu kelainan juga. Jadi dalam hal tu macam mana Amir melihat muzik Amir? Okay. Dalam penciptaan karya-karya yang saya buat, saya tak pernah fokus kepada nak buat major atau minor, nak plan something. Bila saya berkarya, saya tak plan. Saya hanya lebih fokus kepada apa cerita dia, macam mana saya nak sampaikan cerita tu. Dan melodi tu selalunya datang spontaneously. Saya tak merancang apa-apa. Sebab bila kalau saya melancang kan, benda tu akan nampak kelihatan macam robot. Bunyi ni kita boleh dengar, oh ni tak ada rasa langsung. Ada macam tu. Tapi bila kita tak plan dan kita fokus kepada nak menyampaikan rasa dekat lirik dan sebagainya, automatically dia flow cantik. Tapi benda ni memerlukan experience dan juga skill yang banyak lah dekat reference. Kena ada banyak reference. Kalau kita hanya ada reference yang kecil, benda tu mustahil untuk kita dapat sampai, kita dapat buat. So kalau kita perhatikan lagu-lagu daripada Korea, Jepun dengan China, negara China, mereka ni banyak bermain dengan meja dalam keadaan yang melankoli. Dekat situ yang saya belajar. Macam mana nak buat benda tu. Dan bila kita belajar, bila kita memerhati muzik-muzik dekat area Arabik, Egypt, Arab, Turki dan sebagainya, mereka tak ada mengikut western teori lagi dah. Dia orang dah jadi teori yang sangat berbeza daripada kefahaman yang kebanyakan orang ikut zaman dekat Malaysia. Arabik ni lebih kepada yang kalau Islamik punya benda kan. Dia digelar sebagai, saya tak ingat nama dia. Tapi berbeza lah, sangat berbeza daripada western. So dalam dunia pop ataupun entertainment industry, kebanyakannya mereka mengikut western music theory. Tapi kalau yang belah yang nak nak sampaikan rasa, mereka banyak dekat west. Bukan west. West tadi dekat ni kan, Europe kan. East. Dekat east. So dekat east tu banyak yang Islamik, yang microtonal punya arrangement dan sebagainya, pitch. So kenapa dibezakan dua ni? Sebab western dia nak simplify masa dia orang buat teori tu, dan eastern ni pula dia orang nak lebih open daripada sudut structure melody. Sebab tu dia ada microtonal. Kalau macam azan kan, so segala benda-benda minor detail yang itu adalah the microtonal. Kalau kita transfer benda tu dekat piano susah. Sebab dia ada half, double half, triple half, so susah. Sebab piano adalah western. Kalau eastern instrumen dia lain. Lenggok tu lah. Bahasa mudah dia lenggok. Bahasa mudah dia lenggok dia lain. Jadi saya banyak memerhati muzik seluruh dunia lah senang cerita. Ada yang dari Afrika, Tibetians, ada yang dari Mongolian, Iceland, ada pergi dekat Japanese, traditional culture dan sebagainya. Yang world music lah. Dengan world music, betul. Macam kita punya world music, tokoh world music Malaysia, Zainal Abidin. Masya-Allah. Itu saya punya favourite. So mereka, bila saya mengkaji, baru saya macam faham yang sebenarnya muzik ni akhirnya dia tentang rasa. Dia bukanlah tentang teori ataupun apa-apa yang melibatkan notasi yang macam harmoni tu kena macam ni. Dia tak boleh langgar. Tak semestinya. Dia tak rigid. So bila saya berkarya tu saya nak bebas. Dan tapi kena bebas, kena fokus kepada rasa, dan daripada rasa tu saya hanya buat melalui berlandaskan itu sahaja. Saya tak ada berlandaskan teori mana-mana. Tapi dalam konteks pendengar di Malaysia ni,
of course bila kita sebut tentang marketing kan majoriti pendengar Melayu ni dia suka lagu-lagu balada, lagu ballad, mendayu-dayu apa semua. So dalam hal itu macam mana pula? Amir pula lebih pada yang kita sebut tadi tu lah. Saya nak sebut pun tak kerti. Tapi kan dia macam ada dua benda yang agak kontras di situ. Betul. Jadi of course at the end of the day kita nak menjual. Betul. Menjual muzik Amir. Entertainment industry. So macam mana tu Amir? Saya selalu believe benda ni lah. Ex-manager saya dulu, Jolly, dia selalu ingatkan saya, Amir, awak nak jadi artis segera ke? Awak nak jadi legend? Saya so fikir, kalau legend macam siapa? Macam P. Ramlee lah. Oh, pastilah nak jadi P. Ramlee kan? Takkan nak jadi artis segera, cakap dia. Sebab artis segera, sekali dia buat marketing dan sebagainya, meletup, lepas tu jatuh. One off. Gone. So, Jolly cakap, kalau nak jadi legend ni, susah, Dik. Dia cakap, kenapa susah? Sebab kau kena hadap idea kau tak diterima masyarakat. Dia cakap macam tu. Satu, idea kau tak akan diterima masyarakat. Dan akan ada penindas-penindas yang akan menindas kau sampai di tahap kau rasa kau tak ada apa-apa langsung, tak ada bakat langsung. Lepas tu kau kena sacrifice banyak benda. Dia cakap dengan duit, masa dan benda ni sampai ada orang nampak apa yang kau buat tu sia-sia. Dia cakap. Kau sanggup tak? Jom cakap. So saya cakap dekat dia, insya-Allah kita buatlah, cakap dia. So perjalanan saya dengan dia bertahan selama 7 tahun. Lepas 7 tahun dia berhenti jadi manager saya. Dan lepas tu saya serahkan tugas managing tu kepada isteri saya. Pada permulaannya kami agak struggle lah dengan manage diri kami dengan marketing lagi dan sebagainya. Tapi pada awalnya kita memang pergi belajar marketing. Saya dengan manager saya pergi belajar marketing. Akhirnya kita sedar yang sebenarnya kalau nak jadi legend, kalau nak jadi someone yang ada that bukan artis segera, susah untuk kita letakkan marketing yang tertentu kepada artis tu. Sebab legend selalunya adalah trendsetter. Trendsetter ni adalah orang yang mencipta sesuatu yang baru ataupun menghidupkan culture yang baru ataupun sesuatu yang new. Itu adalah trendsetter. Jadi saya fokus kepada karya saya dan karya saya ada jalan saya sendiri berbanding dengan artis-artis yang dekat luar sana. Jadi saya rasa kalau saya nak ikut marketing ataupun formula daripada artis-artis dekat yang dengan label semua, saya boleh. Tapi apa hasilnya? Apakah legacy ataupun peninggalan yang saya akan dapat bawa? Saya fikir, tak ada. Jadi kalau saya ikut diorang, sama je lah saya dengan diorang kan. So saya rasa macam okey, tak apa. Kita stick dengan apa yang kita pegang. Kita nak sebarkan manfaat, kita nak sebarkan kebaikan dengan lagu. Kita nak sebarkan rasa, tu yang paling penting. Dan kita fokus dekat situ since beginning Amir Jahari itulah. Dan sampai sekarang alhamdulillah memang itu yang kita pegang dan kita tak fokus kepada marketing langsung. Macam tadi baru saya bincang dengan manager saya, kalaulah kita buat marketing, kalau kita yang pergi buat marketing kan, mesti orang takkan faham apa kita tengah buat. Sebab marketing ni dia memerlukan relation dengan audience. Dia kena sekepala dengan audience. Contoh audience suka benda TikTok, menari-nari. Contoh. Jadi adakah saya kena buat benda tu? Kalau saya buat benda tu, saya punya perjuangan tu tadi akan lari sedikit. Tapi adakah dia tak boleh? Tak juga. Ada boleh juga. So benda tu bila kita fikir kan, tadi dalam kereta tadi, kita cari marketer luar lah jom. Tapi kalau marketer dekat luar tu, dia takkan faham perjalanan kita macam mana. So dia tak tahu macam mana nak buat kempen, nak promote kita punya muzik. Dia cakap. So macam mana? Tu yang tadi saya cakap dengan dia, tak apa. We go with the flow. Kita just promote dekat social media apa semua. Kita kena believe yang rezeki tu dari Allah lah. Sebab even hasrat dekat AJL pun, kita tak promo. Ya, betul. Masa Imagino dia keluar filem tu, lagu tu keluar pun kita tak ada promo. In fact, filem tu sendiri pun. Filem tu sendiri pun tak ada promo. Ya, tapi dia boleh boom. Betul. Amir pernah tarik handbrake dalam bidang seni. Betul. Okey, pernah tarik handbrake di bidang seni. Maknanya bila tarik handbrake tu maknanya you betul-betul flush lah. Dengan income, dengan
budaya dengan culture, Ah, and then you macam flush, of course you membuatkan benda tu, bila dia campur semua you pun tarik handbrake, dan you dah lepaskan handbrake, kan. Persoalannya, adakah you akan tarik balik. balik, kan, ya. Okay, saya jelaskan kenapa saya tarik handbrake dulu. Okay, alright. Dulu saya tarik handbrake, saya kata dekat audience yang saya akan berhenti dari music industry kan. Itu sebenarnya sebab oleh mental illness saya. Ya. Pada tahun 2018 sampai 2020 adalah tempoh gelap hidup saya. Disebabkan mental illness, saya tak dapat nak bekerja. Orang yang tahu pasal mental illness, dia akan tahu akan ada fasa orang yang mental illness ni tak nak keluar rumah. Dia akan stuck dekat rumah, dia tak ada interest nak buat benda lain lagi dah dan sebagainya, dan benda tu menyebabkan saya financial teruk. Saya stuck dekat rumah dan sebagainya, and akhirnya financially down, 15 bulan tak bayar sewa dan sebagainya itulah. So saya hilang tu bukan sebab saya frust kepada industri, bukan sebab saya frust orang tak terima karya saya, bukan. Sebab sepanjang perjalanan saya dari lagu Tanpamu sampai Aku Juga Manusia hingga alhamdulillah, orang sebenarnya ada follower tu, dan diorang dah terima dah sebenarnya benda tu. Lepas tu first album, second album saya keluar dah ada following juga dah, dengan lagu-lagu Sang Perindu, Hadah Dari Tuhan dan sebagainya. So following tu dah ada, saya hanya tinggal nak gerak je sebenarnya. Tapi saya cakap yang saya announce yang saya tarik handbrake tu tadi, berhenti dari music industry, terus semua orang assume yang saya berhenti sebab financial, sebab orang tak terima saya merajuk dalam music industry. Ini saya nak memperjelaskan baliklah. Sebenarnya masa itulah tempoh saya memang betul-betul teruk dalam state mental health tu, mental illness saya tu. Saya depression yang sangat-sangat teruk masa tu, 2018 sampai 2020. Sebab tu macam-macam benda saya buat. Saya pergi botakkan rambut, buat menazar, saya pergi tapi benda tu tak cure pun. Akhirnya kalau korang ada mental illness, carilah professional help. Jangan pandai-pandai sendiri cari jalan penyelesaian. Sebab memang takkan jumpa. Memang takkan jumpa. Google ke? Google, cari YouTube, bagi apa tips dia. Jangan. Okay. Carilah professional help. Ada klinik yang agak ambil masa, ada yang cepat dan sebagainya. Itu tak apa, kita sabar. Kita sabar. So, saya faham. So, ada yang banyak DM saya pasal dia ada rasa nak bunuh diri dan sebagainya. Benda-benda tu real. Cuma orang luar tak tahu benda tu ada. Nah, orang ingat kita ni kurang iman. Tapi bukan kurang iman. Ini adalah penyakit. Dia bukannya satu benda yang melibatkan iman langsung. Ada banyak ustaz-ustazah pun ada yang kena juga depression dan sebagainya. So, kena fahamlah, rakyat kena faham, dan kita kena sentiasa aware benda ni ada. So, saya tarik handbrake sebab depression. Baik, kita akan kembali selepas ini. Baik, kita kembali sekali lagi bersama Amir Jahari. Tadi soalan handbrake tak habis lagi ni. Handbrake tak habis lagi. So, adakah Amir akan tarik lagi sekali handbrake? Tadi orang kata apa? Tadi first fasa tu tarik handbrake sebab mental tu lah. Ada orang bertanya, adakah takut nanti bila kami sokong dia, kami beli album dia apa, tiba-tiba dia kata dia nak berhenti lagi. Okay. So, tu wallahualam lah kan. Tapi alhamdulillah sekarang saya dah tak ambil ubat. Saya dah free daripada ubat. Tapi bukanlah bermaksud mental illness tu dah tak ada. Tak, dia masih ada. Dia akan kekal dengan saya. Cuma saya dah tahu macam mana nak mengawal benda tu. Dan ada masanya dia akan ada something yang trigger. Kita tak tahu bila. So, saya nak minta doa jugalah daripada kalian semua supaya saya tak tarik handbrake lagi. Doakan saya punya mental health
mental state saya kekal baik dan bertambah baik dan bertambah baik. Tapi kalau saya sendiri, adakah saya nak tarik handbrake tu lagi? Saya rasa dah tak ada dah. Sebab saya dah ada purpose yang baru. Setelah ayah saya meninggal, saya letakkan jenazah ayah dalam liang lahat. Saya melihat wajah dia dah banyak tinggalkan legacy. Tapi legacy saya apa? So saya sekarang ni dalam perjalanan untuk meninggalkan legacy saya kalau saya dah tak ada nanti. So tarik handbrake tu susah lah lepas ni. Sebab nak tinggalkan legacy banyak ni masa nak kena ambil kan. InsyaAllah. Amir bergerak independent lah, without label apa semua. Betul. Bukan mudah. Macam kami lah, bukan mudah bergerak independent. Kita pun tahu lah gerak independent ni kan. Tapi kita percaya rezeki Allah tu ada. Cuma perjalanan tu orang kata penuh onak dan duri lah. Apatah lagi sebagai insan seni dengan industri hiburan kita yang semakin mencabar. Jadi Amir pun dah berkeluarga. Kalau orang kata bujang ni senang lah. Seorang kita dah berkeluarga, dah anak pinak apa semua kan. So of course dia punya cabaran, tekanan tu akan menjadi lebih besar. So apa yang antara benda yang Amir plan selepas ini? Saya kalau tanya pasal rezeki, saya sentiasa berserah lah. Sebab anytime je sebenarnya dia yang betul. Kaya kan. Allah yang kaya, maha kaya. Dia yang bagi rezeki dekat kita. So plan lepas ni, first kali saya kena berserah kat dia lah. Berserah dekat dia dan ikut follow the flow. Tapi plan dia adalah untuk membuat untuk menyemarakkan lagi lah, meraihkan sebenarnya orang-orang seni yang ada dekat Malaysia dan sekitar saya lah. Sebab saya baru buka 2018 saya buka satu sekolah online. Nama dia Pondok Seni. Pondok Seni? Pondok Seni. Tu saya ajar orang buat lagu. Buat melodi dan lirik dekat dalam kelas online tu. Dalam masa yang sama juga saya ada satu servis cipta lagu. Dan servis cipta lagu ni bukan untuk artis sahaja, untuk orang-orang biasa pun ada. Orang-orang biasa yang nak lagu, contohlah dia nak kahwin. Dia ada lagu ni, tapi lagu dia tu tak siap dan benda tu macam tak proper. Yalah kan. Betul. So dia nakkan servis tu tapi dan dia tahu harga artis ni kalau buat lagu mahal. Kita ada package murah juga. Kita ada menyediakan beberapa package lah. Kalau rakyat biasa lain harga dia. Kalau artis lain harga dia, corporate lain harga. Maknanya dia datang dengan melodi, harmoni melodi. Kita Sekali semua. Sekali semua. Package sekali recording, arrangement, buat lagu. Kalau dia dah ada lagu, kita repair lagu dia. Lepas tu recording. Bolehlah buat demo kan, hantar kat mana-mana kan. Boleh buat demo. Saya ada buat servis tu jugalah. Pondok Seni, servis cipta lagu. Planning saya lepas ni. Lepas tu Amir Jahari punya legacy. Yang ni saya nak buat single dan album. Saya plan sampai 10 album. 10 album. So far yang tu yang saya fikir lah. Sekarang ni dalam proses album yang ketiga. Album ketiga nak ke 10 tu tak tahulah saya hidup lagi ke tak. Tapi itu dah plan dia. Itu yang ketiga, Amir Jahari punya live. Dan yang keempat, saya ada hajat nak belajar mendalami Japanese joinery. Apa tu? Kalau Malaysia dia tanggam yang kayu tanggam tu? Tanpa paku tu. Yang tanpa paku, sambung-sambung tu. Betul. Saya nak belajar buat benda tu lah. Macam lain ni benda muzik ni. Itu untuk apa pula tu? Yang tu terapi bagi saya. So bila saya tengok apa dia panggil tu? Japanese joinery. Japanese joinery. Ada Ada. Banyak saya tak tahu ni. So yang tu yang saya nak belajar sebab bagi saya kalau Japanese joinery ni sangat-sangat detail tau. Kalau kita salah 0.12 pun dia tak boleh masuk dah. So benda tu memang kena precise. So itu yang saya nak belajar lah. Dan disiplin dia pun sangat teruk. Dan kesabaran dia sangat tinggi. So itu yang saya rasa macam boleh membuatkan saya rasa tenang dan sebagainya. Stres tu mungkin ada tapi di awal je lah. Dan skill tu nanti saya nak gunakan kalau sempat lah seumur hidup saya ni, saya nak buat rumah sendiri, rumah kayu. Benda-benda macam tu lah, insyaAllah.
Amir Jahari, orang yang bernama Amir Jahari melalui satu fasa yang bukan mudah. Datang daripada Sarawak, kemudian drop out, and then struggle masuk AF. Minggu ketiga Kena gugur. kena gugur. Kemudian basking, lepas tu dengan mental health dan segala macam. Bukan mudah, bukan mudah. AJ ni bukan mudah lah istilahnya. Sehinggalah orang kata apa, dinobatkan. Ketika dinobatkan sebagai juara, nampak seolah-olah satu kepuasan yang tak terhingga, yang tak terkata di memek muka wajah Amir ketika itu. Tak percaya. Tak percaya pun satu hal apa semua kan. Ada setengah orang juga yang menakutkan kita ni, anugerah ni. Setengah orang bila dapat anugerah, itu dah penamat dia. Allah. Kita tengok banyak artis-artis yang menang anugerah ni, lepas tu dia flop. Kan? Oh, dia dah cantik dah, lepas tu dia flop. Kan? Betul. Macam-macam lah. Ada yang kata, oh ni dah mula demand. Buat show pun, oh ya aku ni kena show aku 30,000 lah satu lagu kan. Ada yang dah mula demand. Dah mula ni. Dan orang pula kadang-kadang tak demand pun, orang pula takut. Dia ni Amir Jahari ni mesti mahal ni. Kan? Itu macam mana pula, Amir? Kalau dari sudut harga lah kan, saya antara harga yang termurah walaupun saya menang AJL 38. Sampai sekarang, rate card saya naik sikit je. Sikit. Daripada saya sebelum AJL. Sebenarnya lah, tapi kalau nak tahu boleh DM management saya. Sebab saya tahu harga-harga artis kat luar macam mana. Dan saya letak tu memang sekadar saya nak perform lah. Dan saya nak bawa tim saya juga perform dengan band saya. So saya tak ada nak meletakkan harga yang mahal. So bolehlah invite saya. Yang itu satu. Yang kedua, adakah saya akan berhenti sebab dah menang, tiba-tiba ni dah tinggi, akan flop kan. Saya rasa benda tu agak susah lah sebab saya sebenarnya sejujurnya lah, selain daripada impian saya nak selesaikan 10 album, meninggalkan legacy, ada juga cita-cita saya nak pergi Grammys Awards. Awards yang kat luar negara. Perform dekat Glastonbury. Ada cita-cita tu ada, dia macam imajinasi, tapi berangan itu percuma. Tak kena bayar pun. Tak kena bayar. Berangan lah. So benda tu ada. Misi nak pergi ke situ pun ada, tapi adakah dia sampai tak? Wallahualam. Amir, dalam temu bual dengan artis-artis, soalan yang paling orang suka tanya adalah, siapakah idola anda dalam bidang hiburan? Itu soalan wajib. Kalau saya tak tanya, dia tak komplit. Itu satu. Yang kedua, anda seorang penyanyi, lagu apa yang anda paling suka? Silakan. Idola dulu. Idola. Saya idolakan sahabat-sahabat Rasulullah dan juga Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Itu adalah idola-idola saya sebab semua jalan cerita kehidupan mereka dia sangat luar biasa. Dalam dalam perut ikan nun, dalam dapat belah laut dan sebagainya, sangat-sangat dahsyat, sangat hebat. Dan lagu favourite saya adalah sebenarnya daripada satu soundtrack filem. Ini adalah saya punya favourite composer. Nama dia Joe Hisaishi. Hisaishi dari Jepun. Kalau tahu satu animasi daripada Jepun, nama animasi itu adalah Studio Ghibli. Nama company animasi itu Studio Ghibli. Dia menghasilkan banyak filem, ada filem Totoro, Spirited Away, House Moving Castle, ada banyak lagi animasi filem. Dia bukan kartun yang macam yang episod. Dia adalah filem. So treatment filem ni lain. Dan muzik dia sangat-sangat lain. So Joe Hisaishi punya muzik ni walaupun tak ada lirik, tapi dia sangat menyentuh saya lah. Oh, tak ada lirik? Ada yang tak ada lirik pun. Tapi benda tu boleh efek saya dari dalam. Muzik saja? Betul. Macam kita dengar lagu-lagu Kitaro macam tu lah. Betul. Macam Mozart, Bach. Sabalah macam tu. Dia bagi saya, dialah saya punya favourite for now. 2024, dia. Okay. Man, tak komplit lah.
Kalau kita tak dengar serangkap dua. Serangkap dua. Dia yang menarik lagu Hasrat ni, dia suruh teriak. Tapi dia tak teriak pun. Kan? Orang lain teriak kan. Dia teriak yang teriak yang agak yang ini lagi perit ni. Dia batiniah. Batiniah. Tinggi. Batiniah. You all kalau teriak betul. Ini teriak tapi dalam bahasa teriak lah. Gitu? It's not easy. Betul. Sebelum Amir nak nyanyi sikit lah, satu rangkap, dua rangkap. Amir, jeritan dalam note yang begitu. Kata orang dia lebih pedih sebenarnya. Sila. Betul. Saya melalui banyak fasa yang saya simpan. Dan bila saya cuba nak ceritakan, saya risau orang tak faham. So jiwa meronta-ronta nak explain dekat orang, nak teriak dekat orang, cakap I need help dan sebagainya, tapi mulut tu dia tak dapat nak lepaskan sebab risau, banyak fikir, akal banyak fikir. Ni kau cakap ni tak guna juga, tak ada orang faham kau juga. So benda itulah sebenarnya yang menyebabkan dekat chorus lagu tu dia jadi macam tu lah, teriaklah. Lagi-lagi kalau ada mental illness, ada depression dan sebagainya, kita tahu stigma masyarakat dekat luar sana sangat-sangat buruk terhadap kita yang ada mental illness. Dia cakap kita ni kurang solat lah, tak berzikir lah, tak selawat lah dan sebagainya. So stigma yang tu yang menyebabkan kita lagi takut, dan orang-orang yang ada mental illness ni lagi takut nak bagi tahu orang yang dia ada mental illness. Sebab orang stigma masyarakat ni dahsyat sangat. Dan benda itulah yang sebenarnya menjadi satu orang cakap semangat untuk saya letakkan words teriaklah tu. Sebenarnya asal teriaklah tu bukan teriaklah. Asal teriaklah tu sebenarnya ayat perkataan lain. Tapi saya dah tak ingat perkataan apa. Okey. Sebab teriaklah tu saya rasa the second time bila saya baca balik, itu words yang paling sesuai lah untuk letak dekat situ. Amir, hasrat untuk peminat anda. Okey, boleh, insyaAllah. Kita ambil dari bridge. Ya. Tuhan, izinkan ku cerita apa ku rasa. Izinkan ku lafaz kata cinta, beri makna rindu. Teriaklah sekuat manapun aku, suara ini tiada mendengar. Teriaklah, berhentilah berharap, teruskan hidupmu, ku ingin pulang. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, the one and only Amir Jahari. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.